Faham dah? Ni dalam kalau kita datangkan jumlah ni, kita datangkan jumlah az-zuluha ni, maka barulah ayat komplit. Ada fa'il, ada MB balik, dia jadi MB 2 dan ada sandar. Bolehlah habiskan ayat tu. Ayat dia tak boleh bermula melainkan dengan mesti subjek predikat ataupun fa'il. Mesti mubtada khabar ataupun fa'il. Tapi kalau nak kata ni mubtada khabar tak boleh sebab dia baris atas. Dan tak sampai ke macam-macam. Sampai. Fa'il dia aku Ustaz eh? Fa'il dia. Fa'il dia aku. Fa'il dia ana dalam ni. Ana dalam tu, okey. Ana ni akan jadi fa'il. Dia fa'il, MB2, mudhaf ilaih. Ambil sampai situ lah. Dia mustatir lah, terus bunyi. Betul. Yang tersembunyi fa'ilnya. Oh, dia jadi takdir lah dia antara tu. Dia ni panggil takdir tau, maknanya yang hidden, ada benda hidden. Lepas tu orang andaikan apa? Jadi ulama andaikan ni lah. Macam tu. Boleh? Jadi macam kalau macam anak kita nak pergi mana-mana, bah, balik. Dia kata, bah, balik rumah dulu lah. Asal dia kami nak balik dah. Asal dia bah, kami ingin pulang ke rumah. Pulang semua tu kan hidden tu. Hidden. Balik kan? Balik dulu Itu yang dia cakap. Kami hilang, saya hilang. Dia fa'il tu tersembunyi dalam tersembunyi. Betul tak? Sembunyi di atas sembunyi. Boleh? Jadi dia tulislah kat sini dan isterinya akan diseksa juga. Kemudian sebagai yang kita katakan tadi bahawa isterinya arwah ini gelaran panggilan kehormatan sepadan dengan gelar kehormatan suaminya. Yang bergelar suami, ibu daripada kecantikan. Dia saudara perempuan Abu Sufyan. Sebab itu dia adalah ammah saudara perempuan ayah daripada Muawiyah dan daripada Ummul Mukminin Ummu Habibah. Tetapi meskipun suaminya itu seorang yang tampan dan kacak dan dia juga cantik, tapi kerana sikapnya yang buruk terhadap agama Allah, kehinaan yang menimpa diri mereka berdua, isteri menjadi pembawa kayu api, kayu bakar, menyebarkan api fitnah ke sana sini untuk membusuk-busukkan utusan Allah. Begitu itulah. Jadi secara fahamnya hamalat al-hatab ni adalah gelaran yang buruk. Kalau dalam bahasa Melayu ini dipanggil sebagai batu ronsen lah, batu ronsen. Boleh? Baik, soalan dia sekarang ni kita nak fokuskan sekejap bab mubtada khabar tadi lah. Tapi rasa saya macam dah ajar kan? Apa tu Ustaz? Mubtada khabar tu? Dah. Baik, khabar ada berapa jenis? 2. Kita tak ada. 2, satu khabar. Itu inna dan kana tu. Kan? Khabar ada 2. Apa dia Tuan Zulkifli? Nanti ya tengok buku ya. Ada buku tu tengok. Sebab nak confirm kan? Nak confirm kan? Ya, Ustaz. Belum belajar lagi. Ustaz baru tunjukkan pattern dia hari tu. Ada Ustaz. Khabar ada 2, mufrad dengan jumlah. Tunggal dengan kalau yang tu betul tu. kan? Ada. Mufrad dengan jumlah. Yang tu ya. Mufrad ni tunggal, dia seketul je. Masuk. Tunggal dengan kombinasi. Jumlah belum belajar lagi. Gabungan. Tunggal dengan kombinasi. Khabar dengan jumlah juga. Dengan jumlah. Mufrad dengan jumlah. Dengan jumlah. Baik, khabar jumlah macam mana? Khabar jumlah tu dia Ramai. kombinasi tu jumlah tu. Kombinasi tu. Betul lah tu. Kalau yang tu dah belajar tu. Tu kena ingat balik, dah lupa. Itu belajar kat mana kan ada. Baik. Lain.
Baik, dia khabar, kita tegakkan dia lah. Tak ada khabar. Dia Ustaz bagi apa contoh tu, rumah itu besar. Ya? Itu tunggal. Itu tunggal. Baitul Kabir. Yang tunggal tu macam mana tu? Yelah, rumah tu. Dia seketul ya. Seketul je. Baitul Kabir. Ayo, itu dah okey tu. Tak payah tegang lah. Bila dia seketul dia kena baris depan. Okey, kalau jumlah dia tak kena. Betul tak? Jumlah Ingat lagi tak? kena, Yang lain ingat tak? Dah dah. PM ingat lagi tak? PM? Tak ingat. PM tak ingat Jumlah balik Ustaz, lupa. Baitul Memang tak ingat lagi lah Ustaz. Baru mengingat. Baitul Kabir. Baitul Kabir. Baik, kalau mubtada semuanya berbaris hadapan lah. Sebenarnya mubtada asalnya ada baris depan. Subjek bahasa Arab ni macam ni lah. Asal mubtada ujungnya berbaris hadapan. Baik, soalan dia sekarang ni, adakah semua mubtada baris hadapan? Mubtada akan berbaris hadapan selama mana tidak mabni. Right. Apa yang mabni tu? Contoh macam datangnya mubtada dalam pink A tu. Dalam kad warna hijau tu. Antaranya huwa. Kita kata huwa rajulun salih. Ayat dia macam tu lah. Huwa rajulun salih. Anak saya dah bangun pula. Bulan 8 Ustaz ajar ni. Ha? Ustaz ajar bulan 8 lagi tu. Siapa? Yang belajar yang jumlah ni apa tu? Mubtada ni, khabar. Baru belajar kan? Ya, dah belajar dah. Tu yang kalau lupa. Mana ada. Tapi Saya masih tahu aku menulis Ulang lagi tak? Ulang. Tak apa, Ulang ulang balik. sikit lah. Baik, kalau macam datang kalimah mubtada ni apa dia tau? Ayat yang bermula dengan isim semua dipanggil mubtada lah. Senang faham dia. Semua ayat yang bermula dengan isim ataupun ayat tu bukan jadi macam bising lah. Kat mana lah? Ya, rajulun. Sekejap, saya hidden, saya mute dah semua dulu. Dia ada gangguan-gangguan dia. Baik, macam mana cerita kan? Kalau ayat tu mula dengan isim ataupun ayat tu dalam satu ayat tu kita jumpa fa'il, kita jumpa fa'il, kita dah jumpa MB. MB tu pula bersandar ke. Lepas tu ada jar majrur tu. Lepas tu habis lah. Maknanya kalau ada fa'il, ada fa'il, ada MB. Lepas tu ada jar majrur ke MI ke tak apa, kita ambil habis itulah. Fa'il, MB, potong. Kita kena potong dia. Maknanya ayat tu dah penuh satu sentence. Dalam bahasa Arab ni macam ni, sentence lain, ayat lain. Kadang-kadang dalam satu ayat tu ada dua sentence. Sentence ni macam satu satu ayat yang difahami. Apa dia satu ayat yang difahami tu? Adalah apabila ada mubtada, ada khabar, ada fa'il, ada fa'il. Macam ni tau, contohnya ni ayat Quran. Ayat Quran panjang lah kita katakan. Macam tu. Jadi ini satu ayat. Ayat dalam Quran tu. Boleh? Jadi dalam ayat tu bermulalah fa'il. Bila fa'il mula, kena ada fa'il. Lepas tu ada MB. Kalau ada MB adalah. Kalau tak ada, tak apa. Tak. Kita potong dia. Potong dia tu. Sekali jumpa jar pula. Lepas jar majrur, potong dia. Maknanya benda tu difahami. Maknanya kalau sempurna pasangan-pasangan dia tu, dia akan jadi ayat yang difahami. Boleh? Lepas tu tiba-tiba mula pula dengan isim, maka dia akan jadi mubtada. Kena cari khabar dia, pasangan dia. Jumpa mubtada, khabar jumpa, khabar tu bersandar, potong pula. Tengok ayat sebelah dia. Oh, fa'il. Fa'il ada fa'il, ada MB semua, potong. Maka dalam satu ayat tu kadang-kadang ada 1, 2, 3, 4 sentence. Boleh tak? Sampai tak?
boleh buka mikrofon je. Masuklah kan. Boleh tak? Macam sampai ke macam tak sampai Kita kena ingat Sampai. tau. Sentence tu dalam bahasa Arab dipanggil sebagai jumlah. Kena ingat satu jumlah. Oh, sentence tu sebagai jumlah. Sentence dalam bahasa Arab panggil jumlah. Tapi yang ni panggil dalam bahasa Arab panggil ayat. Oh. Yang satu ayat. Okey, ni ayat. Kalau yang ayat tu difahami, masalah kita punya ayat dengan jumlah sama bunyi dia ayat juga. Saya pening kalau kita nak terangkan. Baik, contohnya jumlah ni makna apa? Jumlah ni kalau sempurnanya mubtada khabar. Mubtada ada, khabar ada. Dia dah dianggap satu jumlah kan? Jumlah ni ayat yang difahami. Macam sampai ke macam sampai? Lama ayat dia. Ayat yang difahami. Jumlah tu maknanya ayat yang difahami. Ayat yang difahami ni apa dia? Ada mubtada, ada khabar. Ada fa'il, ada fa'il. Ayat difahami. Kadang-kadang ada MB. MB tak wajib. MB ni maf'ul bih lah. Tapi tak wajib. Dah cukup dah. Dia mesti macam ni, salah satu daripada dua ayat. Ustaz, kadang-kadang dalam ni ada dua sekali Ada mubtada, ada khabar, ada fa'il. Semua tu pun dia kira jumlah. Satu ayat. Tak, dia salah satu. Kalau jumpa mubtada, jumpa khabar. Tu satu jumlah kan? Oh, macam Allah Usamad tu dia satu ayat lah. Dia mubtada, ada khabar. Yang tu satu ayat dan dia satu jumlah. Yang ni contohnya kalau ayat tu panjang. Kalau ayat tu panjang macam mana? Oh. Kalau ayat tu panjang, kita kena jalankan tanggungjawab. Jalankan tanggungjawab kita. Okey, ayat mula dengan fa'il. Contohnya kan, satu ayat Quran tu mula dengan fa'il panjang. Maka fa'il, cari fa'il, lepas tu cari MB. Potong. Tu dah kira satu jumlah dah tu. Saya potong tu dah satu jumlah dah. Kadang-kadang dalam satu ayat ada 4 jumlah, ada 5 jumlah. Sampai ke macam tak sampai? Sampai. Tapi banyaklah jumlah dia Ustaz. Tak apalah. Tak ada masalah dekat jumlah tu. Yang penting itu dah jadi kombinasi lalu jumlah-jumlah tu dikumpul jadilah satu ayat. Faham tak? Faham? Banyak tu satu ayat lah semua ni. Ada versi Jumlah. Tak, kadang-kadang kita imagine kan dalam satu ayat Quran tu mesti ada mubtada, khabar ataupun fa'il, fa'il. Tak. Kadang-kadang kita jumpa mubtada sampai 3 mubtada. Dalam satu sebab ayat. Dia jumlah. Dia dah habis dah. Dia jatuh, jumlah ni pula. Lepas tu jumlah ni pula. Gabung semua jumlah baru satu ayat. Boleh tak dikatakan sebagai pecahan ayat Ustaz? Pecahan Pecahan kecil. ayat. Bila kita tangkumkan dia jadi ayat yang sempurna. Tapi kalau kita tak satukan pun dia sempurna je. Sebab jumlah ni mesti sempurna. Kalau ada mubtada khabar tu sempurna lah. Ada fa'il, ada fa'il sempurna lah tu. Cuma dia pecah-pecahkan tu dah, tapi pecahan tu sempurna dah. Cuma dia disatukan menjadi satu ayat. Contohlah kita ambil satu ayat. Kita tak sampai kan. Contohnya Allah kata apa ayat nak ambil contoh apa? Yang ayat panjang-panjang sikit. Mim. Cuba ambil Quran sekejap. Ada Quran tak kat situ? Ada. Saya Ada terangkan. Ustaz. Baik, cuba buka surah Sejadah. Surah Sejadah juzuk apa? Ada. Empat kata 5 bulan Ustaz. 4 kata 5 bulan. 4 kata 5. Ayat ke berapa? Baik, contohlah kita ambil lah ayat mana ni. Ayat nombor 2 lah. Ayat nombor 2 payah sikit.
Atau ambil ayat nombor 3 dan nombor 4 tu. Allazina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun. Ayat dia ada tak? Itu surah Luqman. Allah salah. Patutlah. Patutlah. Am yaquluna iftarah tu. Okey, baik, kita tengok ayat 5 tu. Yudabbirul amra minas sama summa ya'ruju ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu alfasana. Dan alfasanatin mimma ta'udun. Jadi yang tu. Baik, yudabbirul amra. Tu satu ayat kan? Satu jumlah tu. Ya. Ya. Ada tak? Ya. Okay. Yudabbirul amra tu dia mentadbir urusan. Faham tak? Faham. Dia tu balik ke Allah lah sebab ada ayat sebelum tu kan. Jadi dia tu yudabbiru tu kalau saya terangkan yudabbiru tu fi'il mudhari' dalam dia huwa. Huwa akan balik dekat Allah. Maka Allah akan jadi fa'il. Huwa tu. Fi'il dah ada, fa'il dah ada, amra tu akan jadi MB. Maka boleh potong? Boleh. Faham, difahami. Dialah yang mentadbirkan urusan. Okey, boleh faham? Faham. Faham kan? Baik. Minas sama'i jar majrur, potong. Boleh potong kan? Ilal ardi, boleh potong, jar majrur. Ayat Ni. ayat nombor Sajadah. Baik, lepas tu summa. Summa tu satu huruf ataf. Lepas tu yang rujuk fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' dalam dia ada dhamir huwa. Maka huwa akan jadi fa'il. Ya rujuk tu maknanya naik. Kemudian dia naik. Siapa dia tu? Dia balik kepada amrah.